Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Mastura. Untuk pendidikan Islam tahun 1 hari ini, saya menekankan tajuk ibadah, iaitu kebersihan amalanku. Di bawah tajuk kebersihan amalanku ada dua perkara utama yang ditekankan, iaitu pertama istinja. Yang kedua adalah qada hajat. Okey, kita mula daripada istinja. Apa itu istinja? Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur. Saya ulang ya. Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur. Yang mana cara menghilangkan adalah dengan menggunakan air, iaitu air mutlak, atau benda-benda kesat, atau kedua-duanya sekali. Maksudnya awak nak menggunakan air mutlak, air mutlak pun boleh, ataupun benda-benda kesat, atau nak guna dua-dua pun boleh. Okey. Dan hukum beristinja adalah wajib. Ingat istinja tadi adalah bersihkan kubul dan dubur. Apa itu kubul? Apa itu dubur? Kubul tu adalah tempat pembuangan air kecil awak. Dubur tu adalah tempat pembuangan air besar. Air besar awak, maksudnya awak selepas buang air kecil ataupun selepas buang air besar mesti dibersihkan. Yang biasa kita gunakan untuk membersihkan kubul dan dubur selepas awak buang air kecil ataupun buang air besar adalah menggunakan air. Tapi kalau tak ada air, kita nak guna apa? Itu yang kita gunakan benda-benda kesat. Okey, seterusnya. Okey, contoh benda kesat Benda kesat contohnya macam tisu, daun-daun kering, ataupun batu yang tak tajam. 3 biji batu. Kalau kita gunakan batu, mesti kita gunakan 3 biji batu. Sebab jika menggunakan benda-benda kesat, sapu kubul dan dubur 3 kali sapuan. Sebab tu kita menggunakan 3 biji batu. Ataupun kalau tisu yang banyak sebab sekurang-kurangnya 3 kali sapuan, ataupun daun yang melebihi 3 daun. Sebab benda-benda kesat ini mestilah digunakan yang bersih dan kering setiap sapuan. Maksudnya kali pertama batu lain, kedua batu lain, ketiga batu lain. Sama juga dengan daun, sama juga dengan tisu. Mesti tisu ataupun daun kering yang berbeza. Okey. Dan benda-benda kesat seperti tulang tak boleh. Sebab itu tulang adalah benda yang dimuliakan. Tak boleh menggunakan tulang. Okey. Antara kelebihan ataupun hikmah beristinja, kelebihan ataupun hikmah beristinja pertama, solat ibadah kita diterima sebab kita bersih, kesihatan terpelihara. Kalau kita bersih, memang kita menjadi sihat, terhindar daripada penyakit. Ya, betul, dan dikesahi oleh Allah. Allah pun sayang kalau kita bersih. Okey, seterusnya tadi pertama tadi saya kata perkara yang ditekankan dalam tajuk ni adalah istinja. Yang kedua, qada hajat. Apa itu qada hajat? Qada hajat, awak punya hajat nak buang air besar ataupun buang air kecil, itu namanya qada hajat. Jadi di sini ada beberapa adab sebelum qada hajat, semasa qada hajat, dan selepas qada hajat. Maksudnya sebelum awak buang air besar, buang air kecil, waktu awak buang air besar, waktu buang air kecil, selepas buang air besar, selepas buang air kecil. Okey, adab sebelumnya tidak membawa nama Allah. Maksudnya awak tak ada bawa Quran, baju awak tak ada nama Allah, seluar ke apa ke tuala semua tak ada nama Allah. Yang kedua, memakai alas kaki ataupun selipar. Sebab dalam tandas tu banyak najis, banyak benda-benda kotor. Okey, yang ketiga, menutup kepala. Ini sunnah boleh disunatkan menutup kepala baik lelaki ataupun perempuan. Yang ketiga, membaca doa masuk tandas.
doa masuk tandas macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ini doa masuk tandas. Okey, yang ke 5 adalah melangkah masuk dengan kaki kiri. Okey, sebab tandas ni dia berbeza dengan kita masuk tempat lain sebab tandas ni adalah tempat yang orang kata tempat kotor, tempat yang kita buang benda-benda najis. Jadi kita digalakkan masuk ke tempat tersebut dengan kaki kiri. Kalau masuk rumah, masuk ke kelas, kaki kanan. Tandas je yang masuk kaki kiri. Okey, semasa buang qada hajat, maksudnya semasa awak buang air kecil, semasa buang air besar, jangan bercakap, jangan makan. Jangan ada kawan sebelah tandas tu, "Oi, buat apa?" Jangan macam tu Tidak boleh bercakap ataupun makan ataupun minum dalam semasa qada hajat. Kemudian tidak membuang air merata-rata. Jangan membasuh air, jangan buang air merata-rata. Itu adab semasa qada hajat. Dan selepas qada hajat, membaca doa keluar tandas. Macam mana doanya? Adalah Alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Saya ulang Alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa'afani. Kedua-dua doa ni sebelum dan selepas masuk tandas kita dah pun hafal di dalam kelas. Ustazah harap awak semua ingat kedua doa ni. Ustazah pun dah tanya setiap seorang daripada awak. Jadi adab selepas qada hajat mesti membaca doa keluar tandas, kemudian melangkah keluar dengan kaki kanan. Okey, itu saja yang ditekankan dalam tajuk ni. Okey, sekian saja. Assalamualaikum.